Hai semua, Assalamualaikum. Sebagai seorang yang suka dengan masakan homemade, Cik Noh memang seronok nak kongsi resepi kali ni, iaitu spaghetti sos bolognese. Sos ni dimasak dengan menggunakan tomato lokal yang masak ranum, dicelur, buang kulit dan juga biji, kemudian kita kisar untuk jadikan sos. Sama caranya dengan cara klasik. Cuma kita tak gunakan tomato jenis Itali macam San Marzano ke, sebab mana nak cari kan? Kalau ada pun dalam tin je. Kemudian kita masak dengan bahan-bahan lain untuk hasilkan sos bolognese yang tak kurang sedapnya kalau kita pandai adjust dengan bahan-bahan lain untuk naikkan rasa. Kalau anak-anak suka makan atau nak buat jamuan ke, memang sesuai sangatlah dan jimat pun sebab masak dalam kuantiti yang banyak dan bolehlah simpan beku. Sos yang sama boleh guna untuk masak lasagna, pizza ataupun makaroni bakar. Okey, mula-mula sekali, Cik Noh nak prep bahan-bahan potong untuk masak sos bolognese. Bawang Holland 2 biji sebab tomato yang kita nak guna nanti agak banyak lah. Jadi bahan-bahan lain pun kena banyak juga. Potong dadu halus, kalau rasa leceh dah nak potong kan, boleh aja guna chopper, cincang kasar. Bawang putih ni 1 labu. Tahu kan 1 labu tu banyak mana? Takut nanti ada yang letak labu pula nanti. Cincang halus. Cendawan, hiris nipis. Okey, yang ni optional sebab Cik Noh memang suka letak cendawan kalau masak sos bolognese. Nak bersihkan cendawan, biasanya Cik Noh bilas sikit air dan cepat lap kering ataupun sapu cendawan dengan kain bersih yang lembap untuk buang kotor-kotor tu. Capsicum, sama juga hiris nipis. Kalau suka boleh letak. Sedap kalau masak dalam sos bolognese. Nak guna yang warna apa pun, tak kisah. Carrot ni Cik Noh dah buang kulit tadi dan guna pemarut kasar ni untuk parut. Sedap kalau ada rasa manis-manis daripada carrot sebab kita guna tomato yang biasa je, yang lokal. Jadi elok kalau ada carrot untuk cut down sikit lah acidity tu. Okey, sekarang kita masuk bab nak proses tomato. Cik Noh akan buang bahagian tangkai ni guna pisau paring, senang sikit lah. Cucuk bentuk segitiga dan korek keluar. Bahagian ni keras jadi eloklah kita buang. Kemudian kelar di bahagian belakang buat bentuk X. Kalau tak nak kelar pun boleh, cuma kena masak lama sikit lah. Nanti tomato tu akan merekah juga. Pastikan guna tomato yang masak ranum yang merah macam ni. Semua ni dah proses, dah buang apa yang patut, dah kelar. Cantik kan warna dia. Rebus ataupun celur dalam air panas. Sampai kulit tu nampak merekah dan terkopak sikit macam nak terkeluar kulit tu. Rebus sekejap cukup, kemudian angkat dan rendam dalam air sejuk. Tujuan dia kita nak stopkan proses memasak tomato tu. Ulang celur sampai habis. Memang menarik proses ni. Okey, yang ni dah sejukkan tadi dan tapis. Tarik perlahan-lahan buang kulit. Tengok ni. Yang ni senang je tarik. Satu lagi step yang penting, tebuk aja guna ibu jari, korek keluar biji tomato dan airnya tu. Kalau tomato lokal ni, banyak air. Kalau ada melekat sikit-sikit lagi biji, tak apa. Air tomato ni kita memang tak nak. Sebab kalau berair sangat nanti, lama nak kena renih sampai kering. Dah buang kulit dan biji, kisar guna food processor ke, blender ke sampai agak halus ataupun macam mana nak cakap tak perlu halus sangat lah, ada kasar-kasar sikit lagi tak apa.
Okey, dah siap tomato kisar, bolehlah kita mula masak. Panaskan minyak zaitun, kena guna periuk yang besar ataupun kuali yang besar, senanglah tak terpercik kan. Tumis bawang putih cincang. Tumis sampai naik bau, sampai kekuningan. Masuk bawang holland dadu dan kacau sampai bawang tu lembut dan jadi lutsina. Bawang ni memang nampak banyak tapi nanti bila lembut akan kecut sikit lah. Okey, dah lembut lutsina macam ni, dah cukup. Masukkan daging kisar. Tak makan daging, boleh ganti dengan ayam kisar. Serbut lada hitam, memang ngam lah daging dengan lada hitam. Pada waktu ni, penting sangat untuk kita masak sampai air daging tu kering. Memang penting untuk dapatkan sos bolognese yang sedap. Okey, ni dah kering. Cik nak masukkan carrot yang diparut. Carrot ni kalau nak rebus dan kisar pun boleh. Tujuan tu untuk pekatkan kuah lah. Masak sampai lembut. Capsicum. Cik nak tambah sikit lagi lada hitam. Rempah yang boleh kita guna untuk sos, Italian herbs. Dalam ni dah ada basil, rosemary dan apa lagi tak. Cik nak tambah sikit lagi parsley kering. Dan yang ni, oregano. Rempah kering ni boleh beli, boleh simpan. Tak mahal sangat, jadi jimat lah kalau simpan. Tomato kisar yang kita buat tadi, masuk je semua. Berat dalam 3,5 kilo lah tadi. Kalau kita guna tomato yang kisar je, warna tak akan jadi warna merah yang cantik dan rasa pun akan jadi light je. Cik nak tambah tomato puri ataupun nak tambah tomato paste pun boleh. Paste ni lebih pekat daripada puri. Mesti ada yang fikir, kenapa tak guna tomato puri je terus? Masam, nanti kuah tak sedap kalau guna puri je. Memang tak jadi. Kena ada kombinasi. Tomato kisar tu penting untuk lebihkan kuah dan juga tekstur. Tomato puri ataupun paste tu memang penting untuk umkan lagi lah rasa sos bolognese tu. Masak sampai kuah jadi pekat dalam 10 hingga 15 minit ataupun lebih lah. Cik nak tambah herb sikit lagi. Siapa tak pernah guna paste, warna dia macam ni, lebih gelap dan lebih pekat. Nampak kan warna sos jadi lebih menarik? Untuk penambah rasa, kalau Mak Saleh ada yang letak red wine, ada yang letak beef stock lah. Kalau kita nak senang, letak aja beef stock cube satu cukup lah. Gula, gula memang kena agak ikut cita rasa sendiri. Kalau sos segera tu ada yang banyak sangat gula. Kalau kita masak sendiri, boleh adjust banyak mana nak letak kan. Cik Nom pun suka sos yang agak manis dan ni brown sugar. Okey, ni pun bahan kontroversi, susu. Setengah orang memang letak untuk cut down acidity tomato. Boleh masuk cendawan. Garam sikit. Dan kacau sampai cendawan layu. Okey, kita dah siap lah sos bolognese ni. Nampak pekat dan memang banyak kita dapat. Bolehlah simpan. Nak rebus spaghetti, masak air sampai mendidih. Letak garam, biarlah rasa masin garam ni. Jangan malu-malu. Kalau tawar nanti tak sedap rasa spaghetti. Masuk spaghetti kering, dah rebus ikutlah berapa minit tulis dekat paket tu. Biasa Cik Nom agak-agak je, bila tekan dah putus, tak lembik sangat. Terus tutup api dan tapis. Minyak zaitun Cik Nom mesti akan letak lepas dah angkat. Jangan letak waktu rebus. Bazir je nanti. Terbuang sekali dengan air.
Okey, spaghetti dah siap, boleh hidang. Nampak tak pekatnya sos bolognese ni? Jangan lupa tabur dengan serbuk cheese parmesan waktu hidang, barulah terbaik rasa dia. Cuba tahu resepi ni. Macam Cik Long cakap tadi, kalau nak buat makan-makan untuk anak-anak ke, buat jamuan ke, open house ke, sesuai sangat. Okey, sekian dari Cik Long untuk kali ni. Selamat mencuba dan jumpa lagi pada resepi akan datang. Bye!